Apa kabar semua? Baik-baik sahaja? Selamat datang ke YouTube channel saya. Saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Sila tengok di papan nombor WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku grammar saya. Buku grammar saya ada 1384 soalan, penuh dengan lengkap dengan jawapan dan penerangan. Dan sebaik sahaja buku itu saya sudah kirim ke rumah kamu, maka dalam YouTube channel saya akan muat naik video-video mengikut buku saya. Sebab buku ini buku topikal, maksudnya dia mengikut bab ini mengajar ini sahaja. Kemudian saya keluarkan soalan untuk kamu buat bab itu sahaja. Jadi dari bab yang pertama hinggalah ke bab yang terakhir, saya akan memuat naik video-video mengikut buku sampai ke penghabisan. Ini adalah supaya para pembeli dapat mengetahui dan memahami dengan lebih mendalam setiap bab yang dia pelajari. Dan apabila buku itu sudah siap dipelajari, maka sebab buku itu lengkap, grammar yang lengkap, jadi maka kamu akan berasa kamu akan mempunyai asas yang lebih teguh, asas yang lebih kuat, supaya kamu boleh teruskan majukan diri dalam bidang penulisan. Yang seperti saya cakap, buku ini ada 1384 soalan. Jadi dalam video-video saya akan menerangkan setiap bab dan saya akan membincangkan jawapan dan soalan supaya kamu lebih memahami dan kamu tahu, oh, rupa-rupanya begini, rupa-rupanya begini. Sebab kalau sendiri belajar bukan tidak baik, itu sangat baik. Tetapi kadang-kadang kita berasa macam kecewa, kita tidak ada motivasi. Kadang-kadang kita menemukan soalan yang susah, menghadapi masalah. Kadang-kadang kita juga boleh, kita pandai juga putus asa. Itu sangat biasa. Jadi sebab buku ini kepunyaan saya dan dia adalah reka cipta saya sendiri, maka saya mesti memastikan bahawa semua orang yang membeli buku itu dapat manfaat yang terbaik, manfaat yang penuh, dan boleh menghabiskan buku dari bab 1 hingga ke bab yang terakhir tanpa putus asa, tanpa buat separuh jalan dan lepaskan begitu sahaja. Saya rasa ini adalah tanggung jawab saya, dan saya ingin membawa semua pembeli saya bawa kamu dari bab 1 hingga ke bab yang terakhir. Kita sama-sama satu haluan, kita bergerak bersama-sama sehingga bab yang terakhir. Lepas itu kamu sendiri tengoklah perkembangan sendiri, kemajuan sendiri. Jadi jangan lupa untuk WhatsApp kepada saya sekarang. Okey? Baiklah, bab ke-140, soalan yang ditanya oleh subscriber. Ada satu video yang saya cakap The Boy Is. Jadi subscriber ini dia menonton video saya, jadi dia sudah mula timbul ada soalan. Doktor cakap The Boy Is, jadi a boy macam mana? Mengapa the boy, a boy begitu dia cakap. Jadi apabila saya membaca komen waktu dia bertanya saya, maka saya rasa ini adalah satu soalan yang baik. Kamu boleh tanya saya begitu, saya rasa gembira. Sebab saya berasa, kenapa dia boleh fikir begitu? Saya pun tidak fikir begitu. Saya tidak pernah fikir the boy, a boy begitu. Kenapa the boy is, a boy pun is juga? Apa? Kenapa begitu? So, waktu subscriber bertanya saya begini, saya rasa ini adalah satu soalan yang baik. Dan kamu bertanya saya gembira untuk menjawab. Jadi
The, dipanggil articles dalam grammar. Dan bermaksud satu sahaja. Kita jarang cakap dengan orang I have one brother. Itu untuk matematik secara digital. Atau waktu kita memberi maklumat untuk diisi dalam borang, maka one brother lah. Tapi waktu dalam bahasa biasa, kita cakap I have a brother, a sister. Kita tidak cakap I have one sister, tidak, a sister, but two brothers. Okay? So, tetap bermaksud satu. The boleh bermaksud satu, the boy. Atau the boleh bermaksud lebih daripada satu, maka kita cakap the boys, ada S. So kalau kita tambah S kepada boys, boy, maka kita cakap banyak lelaki, lebih daripada satu budak lelaki. Contoh ayat, Bobby is a boy. Bobby satu orang, jadi a boy. Atau saya boleh cakap he is a boy. Waktu saya cakap the, kalau saya cakap the boy, maksudnya satu lelaki is playing. Kalau saya cakap banyak lelaki, the boys, maka saya gunakan are playing. Itu saja. Senang. Dan kita gunakan untuk consonants. Consonants maksudnya bukan A-E-I-O-U. A-E-I-O-U dipanggil vowels. Vowels. Kita gunakan untuk consonants. Consonants maksudnya bukan A-E-I-O-U. A-E-I-O-U dipanggil vowels. Jadi kita gunakan untuk bermaksud satu. Okey? Dan huruf-huruf yang berkenaan dengan consonants ialah B, C, D, F, G. Atau H, J, K, L, M, N. Atau P, Q, R, S, T, V. Atau W, X, Y, Z. Atau Y, Z. Ini semua kita guna kalau bermaksud satu. Setakat ini faham? Kemudian contoh. Saya tunjuk kamu bagaimana gunakan dan the dalam satu bab. Contohnya saya cakap begini. I have a pen. Kali pertama saya sebut pen, saya mesti guna kali pertama kita sebut pen kah, sister kah untuk orang, cat kah untuk binatang, pen kah, house kah, apa-apa saja. Okey? Pertama kali kita sebut, kita gunakan Tapi kali kedua kita sebut perkara yang atau benda atau binatang atau orang yang sama, kita gunakan the. Kita tidak gunakan lagi. Maksudnya kita gunakan satu kali sahaja. Jadi I have a pen, the pen is blue in color. I bought the pen in Penang, the pen is cheap. Semua the. Hanya kali pertama sahaja kita gunakan dan the maksudnya tersebut lah. Pen tersebut, pen tersebut. Kita gunakan the untuk menunjukkan satu sahaja jenis di dunia ini. Contoh, the sun is hot. Matahari tidak boleh tulis Kamu tak boleh cakap matahari hanya satu, jadi gunakan tak boleh. Dalam grammar kita cakap the sebab dia jenis, satu jenis sahaja yang ada api. So the sun, bulan, the moon, bintang, the stars, atau the star kalau sebiji bintang, atau the sky, langit, the sea, laut, satu jenis. Atau the earth, bumi, the earth is okay. Okay? So kalau satu jenis sahaja, the galaxy, the universe, kita gunakan the. Atau kita gunakan the untuk lautan, laut, sungai, gunung, banjaran gunung, kita gunakan the di hadapan. Contoh, the ship sail in the Pacific Ocean. Kalau gunakan ocean, gunakan the Indian Ocean. Okay? And kita gunakan the apabila kita ada est di belakang adjective. Contohnya tinggi, tall, lebih tinggi, taller than, paling tinggi, the tallest. Jadi kalau ada est depan, tulis the. So untuk pelajar-pelajar,
Ingat, kalau ada kamu disuruh isi artikel an atau the, kemudian dia tulis cleverest atau thinnest, busiest, kamu terus pilih jawaban the, 100% betul. Dan apabila ada perkataan most maksudnya tahap yang paling tinggi. Contoh, cantik, beautiful. Lebih cantik daripada, more beautiful, dan paling cantik, the most beautiful. Kalau ada most, depan pun mesti ada the. Contoh ayat, Wawa is the most beautiful girl in school, di sekolah. Sini, and ini ditanya oleh lagi satu subscriber, jadi saya gabung sahaja sebab masa tidak banyak. Kita sudah kesuntukan masa. Maksud saya, buku ini semakin dekat masanya saya hantar ke kilang pencetak, semakin dekat. Sebab itu saya akan cuba habiskan semua soalan yang ditanya. Sebab sebaik sahaja buku saya dicetak dan diedarkan, saya tidak jawab soalan. Saya terus akan buat buku saya, okay? So, and dipanggil artikel juga. And bermaksud satu. Dan and digunakan untuk vowels, yaitu A, E, I, O, U. Okay? A, E, I, O, U dalam grammar dipanggil vowels. Dalam bahasa Melayu kita panggil vokal. So, pelajar atau subscriber ini bertanya saya. Dia bertanya berkenaan dengan N. So, nanti saya akan terangkan. Jadi ingat A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Kalau satu kita tambah N di depan. Contoh, an apple, an egg, an igloo, an orange, an umbrella. A, E, I, O, U. Kalau maksudnya satu, kita mesti tulis N di depan. Kita tidak cakap one apple, one orange. No. An apple, an orange. Dan inilah igloo. Saya lukis sahajalah. Igloo adalah rumah ais. Rumah yang dibuat daripada ais batu di Arktik. Dan dia macam setengah bulatan. Jadi setengah bulatan ini ais dan dia tinggal di dalam. Saya lukis saja. Dan yang tanya saya ini, subscriber ini bertanya saya, dia cakap H bukan vowel, bukan vokal. H saya tunjukkan di sini. H ialah konsonan. Mengapa? And our, dia tanya saya begitu. Satu soalan yang baik. Waktu kamu bermula belajar English, kami atau guru akan mengajar, kalau A, E, I, O, U dan satu sahaja tulis N. Kalau dia bukan A, E, I, O, U maksudnya dia consonants, maka kamu tulis E. Tetapi apabila kamu sampai ke tahap yang lebih tinggi, maka kami akan ajar lain. Jadi untuk tahap yang lebih tinggi daripada sini, daripada mengenal pasti A, E, I, O, U, N, bukan A, E, I, O, U, E. Tidak. Itu untuk tahap yang paling asas. Apabila kamu naik ke tahap yang lebih tinggi, maka kami akan mengajar lain. Saya akan beritahu kamu sekarang bahawa E dan N sebenarnya bukan tengok huruf sahaja. Kita mesti dengar sebutannya. Sebab itu sebutan sangat penting. Waktu saya ajar di sekolah atau di pusat tuition center saya, pelajar-pelajar saya 1 tahun atau 1 tahun setengah pasti pandai membaca, menyebut dengan kuat. Sebab dalam kelas saya tidak pernah membaca untuk pelajar. Saya bukan cakap terus, okay, you go home now. Tidak. Saya akan suruh setiap pelajar baca. Setiap pelajar mesti belajar dengan suara yang kuat dan terang. Kalau dia salah, saya betulkan. Sebab itu pelajar saya 1 tahun, paling banyak 1 tahun setengah, dia akan baca dengan fasih dan lancar. Training, latih. Tidak ada resipi. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Banyak praktis, itulah rahsianya. Jadi
ikut sebutan. Sebutan ini bukan our. Sebutan ini ialah our. Umbrella sebutannya jadi N, tak boleh sebutan. Jangan kamu pergi tengok huruf sahaja, tak boleh. Ini honor. Honor maksudnya penghormatan atau sanjungan. Sebutannya honor, orange, jadi N. Ini honest, jujur. Sebab itu N. Itu dia. Senangnya. So yang penting sebutan. Ini H. H ialah konsonan. H ialah konsonan. Jikalau kamu berpegang kepada konsep bahawa kalau dia A, E, I, O, U, N bukan A, E, I, O, U, E, maka ini semua salah lah. Mana boleh betul? Sebab itu sebutan. Ini sebut our, honor, honest, N bukan E. Tetapi ini sebutan apa? Horse, house, hammer, jadi sebutan sini bukan N. So a horse, a house, a hammer. Kita cakap os. Kalau os N. Kalau aus N juga. Kalau hammer N juga. Tetapi bukan, sebutannya bukan. Kuda bukan sebutan os. Sebutannya horse. Jadi bukan N. House, bukan aus. Tetapi di Malaysia saya pernah dengar banyak kali dia cakap begini, come to my house. My house is in Taman ABC. Dia cakap begitu, my house. Jadi saya di sana berdiri, saya tengok, kenapa dia cakap aus? Kalau dia cakap aus, dia mesti cakap an house. Tetapi tidak, is a house. Kalau tak boleh aus, mesti house. Okay? So, hammer kamu tahu lah penukul kan? So, setakat ini sahaja bab saya. Saya harap sudah menjawab pertanyaan dan soalan subscriber dan kamu faham. Begitu juga dengan semua subscriber saya. Semua orang faham. Semua orang cakap senang. Jadi setakat ini sahaja saya ingin mengucapkan selamat tinggal sehingga kita berjumpa di video-video yang lain. Sila like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku saya. Oke, bye. Sekian, terima kasih.